Assalamualaikum semua. Jadi hari ini bertemu lagi kita dalam kelas online bersama Cikgu Lin. Hari ini Cikgu nak bincangkan tajuk amalan menjaga kebersihan dan keselamatan makanan. Bagi yang ada buku teks, boleh buka buku teks muka surat 48 hingga 57. Okay, yang pertama kita tengok apa maksud pencemaran makanan, pencemaran silang dan keracunan makanan. Pencemaran makanan. Apa itu pencemaran makanan? Ia bermaksud kehadiran benda asing ke dalam makanan yang boleh menyebabkan makanan tersebut tidak selamat untuk dimakan. Kemudian apa maksud pencemaran silang? Pencemaran silang maksudnya pergerakan fizikal ataupun pemindahan bakteria berbahaya daripada orang, objek atau tempat ke tempat yang lain. Contohnya, awak siang ikan menggunakan pisau yang sama awak memotong buah-buahan. Jadi bakteria daripada ikan ni berpindah melalui pisau kepada buah-buahan. Di mana buah-buahan kita makan mentah. Jadi bakteria itu boleh menyebabkan berlaku pencemaran silang. Dan juga apa maksud keracunan makanan? Keracunan makanan ialah kesan yang terjadi disebabkan oleh pengambilan makanan yang mengandungi toksin, mikro ataupun racun kimia yang berlebihan. Seterusnya, kita tengok jenis pencemaran makanan. Okay, pencemaran makanan berlaku secara fizikal. Fizikal maksudnya makanan tersebut tercemar disebabkan oleh benda asing yang ada dalam makanan tersebut seperti ada rambut, kaca dan juga kertas. Yang kedua ialah pencemaran berlaku secara biologikal. Biologikal ni biasanya kita tidak nampak dengan mata kasar. Iaitu makanan tersebut mempunyai virus, ada bakteria dan juga fungi. Dan yang ketiga, pencemaran kimia. Iaitu makanan tersebut tercemar disebabkan bercampur dengan bahan kimia seperti racun serangga, bahan pencuci, racun rumpai ataupun mengandungi bahan aditif. Seperti bahan aditif ni adalah pengawet makanan ataupun pewarna secara berlebihan. Sekarang kita akan bincangkan apakah punca yang boleh menyebabkan berlakunya pencemaran makanan. Yang pertama, kehadiran mikroorganisma dalam makanan. Yang kedua, penggunaan bahan kimia dalam makanan. Yang ketiga, haiwan dan serangga perosak yang menyebabkan makanan kita tercemar. Yang keempat pula, berlakunya perubahan fizikal yang menyebabkan makanan tidak selamat untuk dimakan. Yang kelima, tindak balas enzim pada makanan. Dan yang terakhir ialah kehadiran benda asing pada makanan yang menyebabkan makanan tidak selamat untuk dimakan. Seterusnya kita tengok pula mikroorganisma yang boleh menyebabkan berlaku pencemaran makanan. Okay. Yang pertama ialah bakteria. Okay. Apa itu bakteria? Bakteria ialah mikroorganisma yang mempunyai satu sel. Okay. Bentuk bakteria ni ada 4 bentuk. Okay. Iaitu bentuk yang pertama berbentuk sfera. Yang kedua berbentuk rod. Yang ketiga berbentuk pilin iaitu spiral ya. Dan yang keempat berbentuk koma. Jadi kita tengok satu persatu jenis bakteria yang menyebabkan pencemaran makanan. Bakteria
Staphylococcus aureus. Okey, cara penyebaran bakteria ni ialah toksin, secara toksin. Dan gejala yang dibawa oleh kesan dibawa oleh bakteria ini ialah kita akan rasa loya, muntah, sakit di bahagian perut dan juga cirit-berit serta berpeluh. Yang kedua ialah Clostridium botulinum. Okey, cara penyebarannya ialah dengan spora. Dan juga gejala yang dibawa ialah penglihatan kita kabur, mulut kering, sukar menelan ataupun bercakap, okey. Lumpuh sistem pernafasan. Yang ketiga, Clostridium perfringens. Okey, cara penyebaran ialah toksin dan juga gejala ialah cirit-berit. Yang keempat, Vibrio cholera. Cara penyebaran ialah toksin dan gejalanya ialah cirit-berit, muntah, sakit perut, kehilangan air dalam badan. Okey, dan seterusnya ialah Salmonella. Dia cara penyebarannya ialah melalui sentuhan pencemaran silang. Gejalanya ialah rasa sakit kepala, demam, batuk, loya, muntah, okey. Kemudian sakit perut. Yang seterusnya ialah Escherichia coli, okey, ataupun biasanya kita kenali dia sebagai E. coli. Okey, E. coli. Okey. Cara penyebarannya ialah melalui sentuhan pencemaran silang. Okey, gejala yang dibawa iaitu sakit perut, cirit-berit, muntah, demam, sakit kepala, kencing berdarah. Dan yang akhir sekali ialah Shigella toksin. Cara penyebarannya ialah toksin dan gejala yang dibawa ialah sakit di bahagian perut, cirit-berit, najis berdarah dan juga demam. Okey, jadi kita tengok gejala ni. Kalau kita nak hafal semua gejala ni memang kita tak mampulah. Sebab kita bukannya nak jadi doktor. Jadi saya tengok apa yang perlu awak hafal ialah 3 benda saja. Iaitu cirit-berit, muntah dan juga sakit perut. Kerana semua bakteria ini membawa gejala tersebut. Seterusnya, mikroorganisma yang kedua, iaitu fungi. Apa itu fungi? Fungi ni biasanya dia bersaiz lebih besar dan mudah dilihat oleh mata kasar. Fungi, terdapat 2 jenis fungi iaitu pertama kulat. Kulat mempunyai filamen seperti rambut yang bercabang. Dan juga mengandungi spora. Jadi biasanya kulat ni kita nampak pada roti yang telah rosak. Yang kedua ialah yeast. Yeast berbentuk bulat dan juga bentuk bujur telur. Dia mempunyai nukleus yang lebih besar dan juga tebal. Biasanya kita guna yeast dalam proses penapaian. Mikroorganisma yang ketiga iaitu virus. Biasa dengan virus, coronavirus, jadi sifat virus ini sama, ya, iaitu dia adalah sejenis parasit, di mana dia menumpang pada sel kita dan dia bermutasi dan boleh menyebabkan penyakit. Virus ni dia mempunyai saiz yang terlalu kecil. Hanya boleh dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Virus yang terdapat pada kerang, siput yang tercemar oleh air kumbahan dan juga sayur-sayuran mentah yang kita tidak bersihkan apabila kita memakannya boleh menyebabkan penyakit hepatitis A. Kemudian kita tengok punca pencemaran makanan oleh haiwan dan serangga perosak. Jadi apakah jenis vektor yang menyebabkan pencemaran makanan ini? Yang pertama ialah lalat.
Okey, lalat penyakit bawaan oleh lalat ialah demam kepialu, kolera, typhoid, okey, dan juga tempat pembiakan lalat ni. Biasanya lalat ni membiak di tempat najis, okey, yang ada bangkai haiwan dan juga sisa makanan. Okey, cara penyebarannya ialah melalui air liur dan juga muntah, okey, dan juga kuman yang berada pada kaki lalat di mana ia hinggap di atas makanan. Kedua ialah lipas. Okey, penyakit bawaan lipas ialah cirit-berit, keracunan makanan, alahan pada kulit. Okey, tempat pembiakan lipas ialah pada najis manusia, pada kertas dan juga pada kain. Dan juga cara penyebaran kumannya iaitu melalui sentuhan apabila dia merayap ataupun menggigit makanan. Yang ketiga ialah tikus. Okay, tikus, penyakit bawaan daripada tikus ialah demam kuning. Tempat pembiakan tikus ialah pada sampah sarap, pada sisa makanan. Okay, cara penyebaran kuman daripada tikus ni ialah najis tikus yang mengering tu akan hancur dan apabila ia hancur, dia diterbangkan oleh angin berbentuk habuk dan melekat pada makanan dan menyebabkan makanan kita tercemar. Kemudian kita tengok pula pencemaran makanan melalui haiwan dan serangga perosak boleh dikawal dengan melakukan perkara berikut. Iaitu yang pertama, sisa makanan perlu dibuang ke dalam tong sampah yang bertutup dan dikosongkan segera. Ini untuk mengelakkan bau busuk daripada makanan tersebut boleh menarik perhatian haiwan dan serangga perosak. Yang kedua, longkang perlu sentiasa dalam keadaan baik alirannya. Gunakan perangkap agar sisa pepejal tidak masuk ke dalam longkang yang boleh menyebabkan longkang tersumbat dan juga bersihkan longkang dengan kerap. Yang ketiga, perlu bersihkan tandas dan juga selenggarakan tandas dengan sempurna. Yang keempat, gunakan pintu atau tingkap yang berfungsi. Okey, maknanya tingkap dan pintu yang boleh ditutup. Okey, untuk mengelakkan ataupun untuk menghalang haiwan perosak ataupun haiwan dan serangga perosak daripada memasuki premis kita. Berikutnya ialah pencemaran makanan daripada bahan kimia. Okey, pencemaran makanan daripada bahan kimia berupa keracunan logam. Okey, ini berlaku apabila kita menyimpan makanan berasid di dalam bekas logam yang bersadur seperti ferrum, merkuri, tembaga, plumbum. Okey. Jadi tanda-tanda keracunan logam ini ialah loya, muntah, sakit perut, cirit-berit, sakit perut, juga sakit kepala. Yang kedua, keracunan nitrit. Ini berlaku apabila kita menggunakan garam ataupun pengawet makanan secara berlebihan di dalam makanan kita. Tanda keracunannya ialah berasa loya, muntah, bibir dan kulit menjadi biru, sakit kepala, kemudian tubuh badan menjadi lemah. Yang ketiga, racun perosak. Pencemaran kimia ini berlaku apabila secara tidak langsung apabila petani menggunakan racun perosak untuk mengelakkan hasil tanamannya dirosakkan oleh haiwan perosak. Jadi tanda keracunan racun perosak ialah loya, muntah, kejang bahagian perut, cirit-berit dan sakit kepala. Yang keempat, bahan aditif. Iaitu menggunakan bahan aditif yang berlebihan di dalam makanan.
Bahan adiktif ni contohnya ialah kita menggunakan ejen penstabil, ejen penaik, bahan pengawet, okey, pewarna makanan dan sebagainya. Dan bahan adiktif ini boleh menyebabkan boleh menyebabkan keracunan makanan jika digunakan secara berlebihan. Punca pencemaran makanan yang seterusnya ialah perubahan fizikal. Makanan itu telah tercemar jika berlaku perubahan dari segi rupa bahan makanan tersebut. Contohnya roti yang telah ditumbuhi oleh kulat. Perubahan fizikal pada susu. Apabila susu itu berketul-ketul dan juga berasa masam, maka ia menunjukkan bahawa susu tersebut telah tercemar. Maka kita tidak boleh meminum susu tersebut. Di mana ia boleh menyebabkan berlaku keracunan makanan. Seterusnya ialah makanan yang telah basi yang mengeluarkan bau yang kurang enak serta ditumbuhi kulat. Yang seterusnya iaitu tekstur pada kulit buah-buahan atau sayuran yang mengecut dan juga yang telah hilang kelembapan. Dan juga pencemaran fizikal juga berlaku apabila berlaku perubahan pada warna daging ayam yang tercemar akan menjadi lebam dan juga kering. Seterusnya pencemaran makanan disebabkan oleh bendasing. Okey. Bendasing ni ialah makanan tersebut tercemar dengan kehadiran bendasing seperti kulit telur, pasir, kaca, batu, rambut dan sebagainya yang memasuki makanan semasa proses menyedia, memasak ataupun menyaji makanan tersebut. Tindakan enzim pula boleh menyebabkan pencemaran makanan. Okey, jadi enzim ni ialah molekul protein yang kompleks. Kegunaan enzim ni ialah dia sebagai pemangkin dalam proses kimia di mana untuk mempercepatkan proses untuk memasak sesuatu makanan. Jadi enzim ni boleh menyebabkan, tidak balas enzim ni boleh menyebabkan makanan ataupun buah-buahan cepat rosak. Enzim terlalu sensitif dengan suhu. Maka perubahan suhu yang tinggi boleh menyebabkan makanan rosak. Oleh sebab itu kita mestilah menyimpan makanan di dalam peti sejuk untuk memanjangkan lagi hayat penyimpanan makanan tersebut. Seterusnya ialah kawalan suhu semasa penyediaan dan pengendalian makanan. Jadi makanan ini kita perlu kawal suhunya supaya untuk mengelakkan berlaku pencemaran makanan. Yang pertama, kenapa kita kena kawal suhu semasa menyediakan makanan? Supaya kita dapat memanjangkan tempoh kesegaran dan jangka hayat sesuatu makanan tersebut. Yang kedua, untuk membunuh mikroorganisma yang menyebabkan kerosakan makanan pada suhu yang terlampau tinggi ataupun suhu yang terlampau rendah. Yang ketiga, untuk mendapatkan perubahan organoleptik. Organoleptik ni ialah bau, rasa dan rupa makanan yang dikehendaki pada sesuatu makanan. Yang keempat, untuk mengubah bau, rasa dan rupa makanan pada suhu tertentu ketika kita menyediakan makanan. Yang kelima, untuk memastikan makanan yang sediakan mematuhi panduan suhu yang sesuai. Dan yang keenam, untuk mengelakkan berlakunya pencemaran oleh mikroorganisma terhadap makanan yang boleh menyebabkan keracunan makanan.
Seterusnya ialah prosedur kawalan stok. Jadi apa itu stok? Stok ialah bahan yang belum digunakan dan perlu disimpan di dalam ruang penyimpanan bagi tujuan operasi ataupun penyelenggaraan. Jadi prosedur kawalan stok ni merangkumi beberapa perkara, iaitu yang pertama kuantiti. Jadi kuantiti bahan perlu direkod dari semasa ke semasa. Bahan yang sudah berkurangan perlu dipesan dengan kadar segera supaya masalah ketiadaan stok tidak berlaku. Yang kedua iaitu penghantaran. Jadi penghantaran stok yang cepat rosak perlu disenggara dengan baik. Suhu stok yang mudah rosak adalah di antara negatif 1 darjah Celsius hingga 10 darjah Celsius. Manakala stok yang sejuk beku pula mestilah suhunya di bawah negatif 18 darjah Celsius. Yang ketiga, penyimpanan stok. Penyimpanan stok pada suhu yang betul dapat mengelakkan pertumbuhan bakteria dan juga penghasilan toksin pada makanan. Stok sejuk beku perlu disimpan di dalam peti sejuk pada suhu di bawah negatif 18 darjah Celsius. Manakala stok yang sejuk dingin pula disimpan pada julat suhu negatif 1 darjah Celsius hingga 4 darjah Celsius. Stok yang kering pula perlu disimpan dalam rak yang mempunyai pengaliran udara yang baik supaya ia tidak mudah rosak. Kemudian seterusnya ialah pelabelan stok. Setiap stok perlu dilabel dengan maklumat nama pengeluar dan tarikh masuk untuk mengenal pasti kedudukan stok dan bilangan stok yang tepat. Dan yang akhir sekali, pergerakan stok. Pergerakan stok mestilah berdasarkan first in, first out. Maksudnya, mana yang kita beli awal, kita mesti gunakan terlebih dahulu. Supaya tidak berlaku limpahan stok. Ataupun berlaku stok yang rosak apabila kita tidak menggunakannya dalam jangka masa yang lama. Seterusnya, prosedur pengendalian makanan yang selamat. Jadi, pengendalian makanan yang selamat dari segi penyediaannya. Okay. Apakah prosedur ataupun langkah yang perlu kita amalkan? Iaitu yang pertama iaitu kita asingkan bahan mentah dengan bahan makanan yang telah dimasak. Yang kedua, kita menggunakan peralatan yang berlainan bagi bahan mentah dan juga makanan yang telah dimasak. Kemudian, kita hendaklah mencuci bersih setiap peralatan yang kita gunakan untuk mengelakkan berlakunya pencemaran silang. Yang keempat, kita asingkan meja kerja bagi pengendalian bahan mentah dengan bahan yang telah dimasak. Dan apabila kita hendak merasa makanan ataupun menyajikan makanan, kita gunalah penyepit ataupun sudu. Jangan guna tangan sahaja untuk memegang makanan tersebut. Dan yang keenam, sayur-sayuran dan buah-buahan hendaklah kita cuci sebersihnya sebelum kita nak menggunakannya. Kemudian prosedur pengendalian makanan dari segi penyimpanan. Jika ada lebihan makanan, kita mestilah panaskannya pada suhu melebihi 63 darjah Celsius ataupun kita terus simpan sahaja makanan tersebut di dalam peti sejuk pada suhu negatif darjah Celsius hingga 4 darjah Celsius di dalam bekas yang bertutup. Kemudian, bahan makanan yang telah dimasak perlu diasingkan daripada bahan mentah bagi mengelakkan berlaku pencemaran silang. Dan juga elakkan bila kita menyimpan makanan, jangan simpan di dalam bekas
logam dalam jangka masa yang lama sebab dia boleh berlaku pencemaran dari segi kimia. Dan juga pelupusan. Okay, pelupusan makanan. Jadi lebihan makanan yang telah dipanaskan semula hendaklah kita buang saja, kita lupuskan. Maknanya kita tidak boleh memanas makanan melebihi 2 kali. Bila kita lupuskan makanan tersebut, kita mestilah buang ke dalam tong sampah dan juga mestilah diikat dengan sempurna. Okay, yang akhir sekali ialah laporan kajian prosedur pengendalian makanan yang selamat. Jadi untuk memastikan pengendalian makanan dijalankan dengan selamat, kita mesti buat pemeriksaan secara berkala. Okey, jadi di sini ada contoh borang semakan prosedur pengendalian makanan. Jadi tuliskan tarikh, bila kita membuat pemeriksaan tersebut, masa, tempatnya, dan juga perkara-perkara berikut kita semak. Contohnya, bahan mentah dan makanan yang telah dimasak diasingkan sepenuhnya. Adakah ini berlaku? Kalau ya, kita tik pada ya. Jika tidak, kita tuliskan tindakan kita. Apakah tindakan kita jika perkara ini tidak berlaku? Latihan pengukuhan. Latihan pengukuhan ini ialah untuk menguji sama ada anda menguasai tajuk yang telah saya terangkan tadi. Jadi kita tengok soalannya ataupun itemnya. Maklumat berikut adalah hasil dapatan daripada pemeriksaan ke atas sebuah kantin sekolah oleh pihak berkuasa tempatan selepas 20 orang murid didapati muntah-muntah selepas makan di kantin tersebut. Jadi hasil dapatan itu ialah aliran air longkang tersumbat dengan sisa makanan. Botol racun serangga diletakkan di atas meja kerja. Terdapat rambut di dalam makanan dan juga terdapat makanan yang telah basi di dalam periuk. Jadi berdasarkan maklumat itu, terangkan punca yang boleh menyebabkan berlakunya kejadian itu dan cadangkan penyelesaian untuk setiap punca. B. Namakan satu jenis mikroorganisma yang boleh menyebabkan pencemaran makanan. C. Berikan satu amalan kebersihan diri yang perlu diamalkan oleh seorang pengendali makanan. Jadi, seperti yang cikgu telah terangkan, kita kena faham dulu stimulus ini, iaitu rangsangan yang diberi. Jadi, kita buat cerita kita sendiri supaya kita faham. Jadi, apakah cerita di dalam stimulus ini? Dia menceritakan tentang berlaku pencemaran makanan kepada 20 orang pelajar sekolah yang muntah-muntah selepas makan di kantin sekolah tersebut. Jadi hasil dapatan daripada pemeriksaan ke atas kantin tersebut oleh pihak berkuasa, maka didapati bahawa aliran air longkang tersumbat. Botol racun serangga diletakkan di atas meja kerja. Kemudian terdapat rambut dalam makanan dan juga terdapat makanan yang telah basi di dalam periuk. Jadi berdasarkan maklumat itu, anda dikehendaki, iaitu tugasan anda, iaitu menerangkan punca yang boleh menyebabkan berlakunya kejadian itu. Kejadian itu iaitu kenapa 20 orang murid tersebut muntah-muntah. Dan juga mencadangkan penyelesaian untuk setiap punca. Jadi konstruk soalan ini iaitu konstruk
menganalisis. Bermakna anda kena memahami situasi yang berlaku dan menghubungkannya dengan pencemaran makanan. Serta memberi cadangan penyelesaian kepada masalah tersebut. Jadi kenal pasti apakah punca pencemaran makanan. Jadi sebelum kita mula menjawab, kita kena senaraikan dahulu apakah 6 punca yang menyebabkan pencemaran makanan. Ini telah cikgu terangkan secara terperinci tadi. Okey. Yang pertama, contohnya bahan kimia. Jadi kita tengok pada rangsangan ini. Okey. Adakah bahan kimia yang menyebabkan berlakunya pencemaran tersebut? Okey, contohnya botol racun serangga diletakkan di atas meja kerja. Jadi betul berlaku pencemaran disebabkan oleh bahan kimia. Jadi kita tik bahan kimia. Seterusnya kita pergi kepada tindak balas enzim. Adakah dalam stimulus ini menceritakan tentang terdapat buah-buahan yang lebam yang digunakan dalam masakan? Jika tiada, maka kita tandakan pangkah pada tindak balas enzim. Okay, setelah kita meneliti setiap punca pencemaran ini, barulah kita jawab soalan. Okay, sila jawab dalam bentuk jadual. Okay, iaitu kita bahagikan kepada 2. Satu, tugasannya ialah mencari punca. Yang kedua, tugasannya ialah memberi cadangan. Jadi punca yang pertama tadi bahan kimia. Jadi contoh penerangannya ialah bahan kimia yang terdapat dalam botol racun serangga boleh mencemarkan makanan dan menyebabkan berlaku keracunan makanan. Okey, cadangannya kepada punca ini iaitu botol racun serangga tersebut perlu disimpankan di dalam tempat atau almari yang tertutup. Okay, dan seterusnya awak jawab faktor-faktor ataupun punca-punca pencemaran yang lain. Jadi itu saja pengajaran cikgu pada kali ini. Terima kasih.